Namun sebelum kita nak memulakan perbahasan tentang tajuk kita ini, kita berharap suara kita ini pada malam ini sampailah ke pihak-pihak tertentu di luar sana. Masjid Negeri sebagai sebuah masjid organisasi yang juga berfungsi sebagai whistleblower, malam ini kita secara suci hati mohon kepada cerdik pandai, warga akademia, khususnya di Menara-Menara Gading, pusat-pusat kajian perubatan, untuk sama-sama membantu untuk menghasilkan kajian berkenaan keabsahan SOP yang ketat di masjid pada masa ini. Antara yang masih lagi kita laksanakan adalah larangan penggunaan kolah masjid, larangan merapatkan soft, dan larangan menggolek tabung derbung. Sebenarnya nurani kita bukan di pihak masjid, saya ingat jemaah pun sama, nurani kita menjerit-jerit. Apatah lagi ketika kita melihat seakan-akan masjid kini di double standardkan dengan pelaksanaan SOP yang agak mesra dan ceria, khususnya di tempat lain, di restoran, pasar malam, gelanggang futsal, dalam kapal terbang, hari penamaan calon. Tapi bila masjid, itu alasan klise yang digunakan, oh kita tidak mahu mewujudkan kluster masjid. Kita tidak menentang SOP, tidak. Tapi kita harap suara kita ni sampai kepada orang-orang cerdik pandai di luar sana, terutamanya orang-orang di universiti. Kerana kita tidak menentang SOP. Bahkan sejak diperkenalkan perkataan SOP di masjid kita 18 Mac tahun 2020 sampai malam ini tepat 6 bulan 5 hari, 189 hari, masjidlah jadi frontliner yang paling depan sekali mempertahankan prosedur ini, dan yang paling teruk dikecam oleh jemaah. Kita digelarkan sebagai kuda tunggangan Yahudi, ejen Dajjal, penyambut Ya'juj Ma'juj, ahli Illuminati, pengaruh Freemason, WHO, IMF, Rothschild, Benedictine Order, dan macam-macam istilah yang kami dapat tiap-tiap minggu. Dek, kerana kita tegah dengan SOP. Kita tidak menentang. Cuma malam ni kita merayu cenderik pandai, cendekiawan kita di universiti bantu kami. Sebab pihak pemerintah, sama ada MKN, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, JAKIM, Jabatan Agama Negeri-Negeri, Majlis Agama Negeri-Negeri, mereka perlukan kepada data yang kredibel. Yang mana insya-Allah dengan data yang diperoleh oleh cerdik pandai ini boleh bantu untuk diangkat pada pihak berkuasa untuk dipertimbangkan. Sebab itu benda ni masjid tak dapat nak buat secara akademik. Sekarang masalah polisi ataupun dasar. Polisi tidak sewajarnya dibangunkan atas hearsay, dengar cakap. Polisi tidak boleh dibangunkan atas ab ibrato, tapi mesti berpaksikan kepada admissibility, keboleh terimaan. Dia nakkan kepada data berdasarkan kajian yang dipercayai. Sebab itu orang universiti, dia boleh cari dapatan, perihalan, paras keertian, perkaitan yang boleh membuktikan antara instrumen-instrumen seperti kolah masjid, soft rapat, tabung tak boleh golek dengan risiko jangkitan. Dia boleh buat kajian itu. Jadi finding ini boleh dibentangkan dan insya-Allah boleh memberi satu keputusan yang baik kepada pihak masjid. Cuma ialah masih ada di luar sana orang yang tetap berkeras. Masjid mesti mengetatkan langkah-langkah SOP di masjid atas sebab takut kluster masjid lah. Tapi beginilah, orang yang nak buktikan bahawa kalau soft rapat itu mendatangkan jangkitan, dia mesti datangkan bukti. Dan itu adalah kaedah perundangan. Mana-mana pertuduhan, semper necessitas probandi incubit qui agit. Itu tak ada orang boleh lari. The necessity of proof always with the person who lay charges. Orang yang kata soh rapat jangkit, awak kena tunjukkan bukti.
Orang yang kata guna air dalam kolah masjid boleh berjangkit, tunjukkan bukti. Bukan hearsay. Dan ini kita tak dapat buktikan, melainkan kita merayu kerjasama daripada cerdik pandai kita di universiti. Kita ada pakar perubatan bertaraf dunia, mereka boleh buat kajian klinikal. Masjid kita bersedia menjadi tempat buat kajian. Buatlah ukur 1 meter berapa ekor kuman ada. Jarak setengah meter berapa ekor kuman ada. Silakan. Maka finding itu boleh menyelesaikan banyak kemelut. Sekali lagi, kita tidak menentang SOP. Bahkan kita lah frontliner paling depan menjaga SOP ini. Baik, selesai. Ini bukan nak batu api. Tidak. Ini nak merayu. Moga suara kita sampai keluar sana. Kita ngaji semula lah ya. Kan menjadi batu api pula nanti. Tajuk kita malam ni batu api.